Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan aplikasi Miro untuk melaksanakan collaborative online learning bersama pelajar-pelajar kita. Ini adalah paparan utama aplikasi Miro setelah kita log in ya ke dalam akaun Miro. Okey, so jika kita lihat di sini, ini adalah projek yang telah saya sediakan sebelum ini. Dan ini adalah template ya yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan Miro bot ya, collaborative Miro bot. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak melakukan aktiviti kolaboratif bersama-sama pelajar kita dengan menggunakan mind map. Okey, so saya pilih mind map di situ dan kita akan dapat template ya untuk penghasilan mind map. Okey, untuk aktiviti kali ini saya akan bersama-sama dengan pelajar ya untuk pelajar berbincang tentang projek akhir mereka di mana mereka perlu menghasilkan aplikasi ataupun educational product ya, innovative educational product untuk projek IT and innovation in education. So di sini saya boleh buat satu template di mana setiap kumpulan nanti akan sama-sama berbincang dan kemudian memasukkan detail ya ataupun perancangan mereka tentang projek yang akan dihasilkan. Okey, so sebagai contoh di sini saya letak group 1. Okey, kemudian di sini adalah project title, learning outcome ataupun learning objective of the project. Okay, and then untuk menambah kita boleh klik di sini ya. Okay, kemudian who will be the target audience for the project. Okay, what is the problems that exist ya, the learning problem that occurs currently. Okay, kemudian mungkin di sini kita boleh letakkan the proposed innovation, so apa innovation yang mereka akan hasilkan. Okay, dan sebagainya. Okay, nanti pelajar boleh menambah sendiri ya apa perkara-perkara yang perlu dimasukkan di dalam mind map ini. Okay, so ini satu mind map yang telah saya hasilkan dan saya boleh select all jika saya nak duplicate ya ataupun kita nak copy. So saya duplicate yang ni dan saya letakkan di sini untuk kumpulan 2 for group 2. Okay, so yang ini untuk kumpulan 3. Okay, so okay, yang ni kalau saya tak nak dia ada ni kita boleh tukar kalau kita nak setiap cabang ini ada borders dan kita boleh masukkan. Okey, tapi tak apa, yang ni nanti pelajar diorang boleh explore sendiri dan mereka boleh cantikkanlah ataupun susun ya mind map mereka sambil-sambil mereka membuat perbincangan dan memasukkan ya maklumat-maklumat berkaitan dengan projek. Okey. Okey, katakanlah kita dah siap menghasilkan Miro bot ya template-nya. Kemudian kita nak kongsikan ataupun share dengan pelajar-pelajar kita. Kita boleh tekan di sini share ya, ada share button. Okey, dan kita boleh sama ada memasukkan email ya ataupun kita boleh dapatkan link ya untuk pelajar-pelajar kita membuat editing ya ataupun bersama-sama collaborate ya dalam penghasilan mind map ini. Untuk tujuan membolehkan berlakunya kolaborasi, kita boleh berikan link kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka boleh edit ya, can edit. So saya pilih yang ini, can edit, dan kita hanya perlu copy invite link. So the copied invite link itulah yang kita kongsikan kepada pelajar-pelajar kita.
Okey, setelah kita kongsikan invite link tadi kepada pelajar-pelajar, sekarang kita dah boleh laksanakan sesi sinkronus sama ada menggunakan aplikasi Webex, Zoom ataupun Google Meet. Dan kita boleh mulakan sesi kita dengan memberikan introduction dan juga briefing tentang topik pada hari tersebut dan juga collaborative activity yang akan dilaksanakan. So di dalam contoh ini saya juga melaksanakan breakout session ya di dalam Webex meeting di mana pelajar diberi masa lebih kurang 15 minit untuk berbincang sesama ahli kumpulan tentang projek yang mereka akan laksanakan, dan pada masa yang sama mereka boleh berkolaborasi ya, brainstorm their ideas dan masukkan butiran-butiran berkaitan dengan projek yang akan mereka laksanakan di dalam Miro, ya. Okey, so ini adalah contoh aktiviti kolaboratif, ya, collaborative brainstorming secara atas talian yang kita boleh lakukan dalam sesi synchronous, ya. So apabila pelajar telah mendapat link yang kita berikan tadi, mereka boleh akses kepada Miro board ini dan di dalam kumpulan mereka boleh ya berbincang dan juga kemudiannya memasukkan butiran-butiran ataupun poin-poin penting berkaitan dengan projek mereka. Okey, kemudian setelah pelajar-pelajar selesai ya dengan aktiviti tersebut, mereka boleh membuat persembahan lah ataupun group presentation, dan pensyarah ataupun facilitator hanya perlu tayangkan mind map dari kumpulan tersebut sahaja. Pasal sejarah unit 9 darjah 4 berkaitan parameswara pengasas Melaka. Okey, dengar tak, Doktor? Okey, dengar. Okey. Untuk masalah, kami ada masukkan pelajar tiada keinginan dalam pembelajaran. Maknanya kata kat sini, macam sejarah kan subjek membaca. So, mereka macam tak interested, tak berminat. So, mereka rasa macam mengantuk semua. Itu masalah pertama. Masalah kedua, pelajar sering lupa fakta. Mana kata bila even kita keep on bagi tahu fakta, macam keep on bagi tahu, okey, parameswara jelantah Melaka pada tahun sekian-sekian-sekian, nama Melaka ditubuhkan disebabkan pokok semua, tapi dia pasti lupa fakta. Okey, itu masalah kedua. Untuk grup 3, subjek area Bahasa Melayu memfokuskan tata bahasa tentang kata kerja. Kemudian audiens tingkatan 2 fokuskan kepada dua bijaksana yang ada 30 orang murid. Masalah kemahiran tata bahasa dalam kalangan murid yang rendah dan kadar ketidakhadiran ke sekolah yang rendah. Jadi dengan inovasi ni dapat menarik minat pelajar untuk ke sekolah. Kemudian proposed innovation, kami adaptasi permainan daripada permainan Jutaria yang kami tukarkan nama dia kepada Juta Bahasa. Okey, selepas pelajar-pelajar selesai membuat group presentation, kita bolehlah sebagai instructor bagi feedback ya, konstruktif feedback and comments, cadangan-cadangan untuk penambahbaikan dan juga berbincang dengan pelajar bagaimana mereka boleh menambah baik cadangan tersebut, dan kemudian kita boleh minta juga pelajar untuk continue updating the mind map even after the live session based on the revisions and discussions that we have conducted during the live session.